hari. Ya. Apa kabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada RS Suzy. Kisah yang bertajuk Makcik Keropok. Kisah seram ini berdasarkan pertemuan gaib yang sebenar di salah satu kawasan estet perumahan bahagian timur negara jiran kita. Dikongsikan oleh seorang kenalan baru dari Facebook Kak Suzy yang berasal dari negara jiran. Assalamualaikum, Cik Ida. Buat apa duduk bawah blok sorang-sorang ni? Dah pukul 11 lebih ni, Cik Ida, oi. Panaslah, Su. Saja nak ambil angin sejuk sambil mengimbas kembali zaman muda-muda, Cik Ida. Su, ambil sini duduk dengan Cik Ida sekejap. Lama tak borak dengan kau, Su. Su pun melaburkan punggungnya bersebelahan Cik Ida. Cik Ida gemar berkongsi tentang kenangannya sewaktu beliau dibesarkan di kawasan perumahan ini. Sebelum Cik Ida memulakan kisah pengalamannya, beliau bertanya kepada Su, Su, pernah tak dengar tentang kisah seram yang berlaku di estet perumahan kita ni? Tentang Makcik Keropok? Su menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebenarnya, Su ada mendengar kisah tentang Makcik Keropok yang dikatakan adalah si pembela Pontianak daripada ibunya yang juga berasal dari kampung Melayu di situ. Tetapi, Su seolah-olah fikir bahawa ibunya sengaja menakut-nakutkannya kerana Su kerap balik lewat tengah malam. Inilah kisah benar yang berlaku di kawasan estet perumahan ini dari jangka waktu dulu sehingga kini. Cik Ida dibesarkan di sebuah kampung Melayu di sini. Pada masa itu, sekitar estet kita ni mempunyai kampung Melayu yang berskala kecil, dan apabila meningkatnya jumlah warga penduduk, maka semua penghuninya terpaksa pindah ke flat perumahan baru yang siap dibina bersebelahan tapak kampung Melayu tersebut. Cik Ida bercerita sambil tangannya menunjukkan ke arah di mana kawasan kampung Melayu terletak. Flat Su letaknya di atas bukit, berhadapan dengan taman rekreasi bertasik buatan manusia. Taman rekreasi itu diguna oleh penduduk sekitar untuk berlari-lari anak, bersenam di waktu pagi maupun petang, dan aktiviti beriadah bersama keluarga di masa lapang. Flat Su bersebelahan dengan sebuah sekolah rendah dan dikelilingi kurang dari 10 buah bangunan flat. Flat-flat tu telah dibina khas untuk penduduk dari kampung Melayu menetap setelah kampung mereka dirobohkan. Cik Ida mengongsi kisah Makcik Keropok dengan lebih terperinci. Terdapat kabar angin semasa flat ini baru beberapa bulan dihuni penduduk kampung. Kisah seram menghantui penduduk sekitar bahawa ada seorang makcik tua ni yang akan perlahan-lahan mengelilingi flat di waktu larut malam untuk menjual keropok. Sekiranya dilihat melalui lubang pengintip pintu rumah, akan berdirinya makcik tua berselendang sedang menolak sebuah troli kecil di hadapannya. Badannya membongkok dan kelihatan kecil dan lemah. Namun, wajahnya tidak jelas kelihatan dari lubang mengintip itu. Makcik tua tu akan mengetuk pintu rumah sekitar penduduk sekitar pada waktu larut malam dan bertanya dengan nada suara yang garau menyeramkan. Assalamualaikum. Ada orang? Hai, ada orang dalam rumah tak? Nak beli keropok? Belilah keropok makcik ni. Keropok semuanya baik dan segar. Kabarnya ialah jika dijawab salamnya, lalu dibuka pintu rumah untuk membeli keropok yang dijualnya. Keropok itu akan berubah menjadi seperti tanah kubur pada keesokan pagi. Berbeza pula jika dijawab
dan dibuka pintu rumah tetapi tidak membeli keropok darinya, maka makcik tua tersebut akan menghantar Pontianak mengganggu seisi rumah terbabit. Sekiranya diabaikan salamnya serta tidak dibuka pintu rumah, makcik tua itu akan terus berlalu pergi dan kedengaran suaranya perlahan-lahan hilang menjauh. Ia tidak selesai di situ. Selang beberapa saat kemudian akan ada ketukan pada pintu rumah sekali lagi. Kini seorang wanita muda yang cantik pula akan berada di sebalik pintu rumah. Assalamualaikum. Apa ada orang di dalam rumah? Marilah membeli keropok yang bagus lagi segar. Tolong beli keropok. Mari. Jangan dilayan ketukannya dan sambung saja tidur Lena tadi. Ini kerana jikalau pintu rumah dibuka dan membeli daripada wanita muda itu keropok yang dijual, tetapi tidak membeli keropok yang sama daripada makcik tua yang juga menjual keropok sebentar tadi, dikatakan akan diganggu dengan kemunculan makhluk Pontianak berwajah mengerikan. Ia berlaku apabila sedang menghulur wang kepada wanita cantik berkenaan. Wanita itu akan mencekam pergelangan tangan tuan rumah sambil berkata dengan nada keras, "Kenapa engkau tidak beli dengan aku, makcik tua berbongkok tadi? Engkau beli hanya apabila aku datang sebagai seorang wanita muda dan cantik saja. Engkau nak beli keropok aku tak sekarang?" Wanita cantik dan muda tadi dengan sekelip mata akan mendedahkan bentuk sebenarnya, iaitu Pontianak berwajah amat menakutkan, lalu menghilang secara tiba-tiba. Meninggalkan tanda kemerah-merahan dari cengkamannya di pergelangan tangan si tuan rumah yang sedang dalam ketakutan. Keropok yang masih dalam bungkusan plastik dibeli tadi bertukar menjadi tanah kubur. Rumah itu akan diganggu setiap hari oleh ketukan-ketukan pada waktu larut malam, serta terdapat bunyi cakaran di muka pintu seperti dikais-kais dengan sesuatu yang tajam. Apa yang terjadi seterusnya pada tuan rumah itu tidak diketahui Cik Ida. Cik Ida pun bergurau sedikit ketika selesai mengongsikan kisah seram tu supaya Su tidak ketakutan apabila dalam perjalanan nak pulang ke rumahnya lah. Masa tu ia merupakan kisah peringatan bagi penghuni flat yang masih baru. Kisah tu agak menakutkan Cik Ida dan membuat Cik Ida agar lebih berhati-hati untuk membuka pintu sembarangan kepada orang-orang yang tidak dikenali, terutama pada waktu larut malam. Setelah peredaran zaman yang makin moden kini, tak pula kedengaran tentang kisah makcik keropok lagi. Yang ditakuti ialah perompak adalah Su tergelak kecil. Rupanya kisah makcik keropok ternyata benar sewaktu baru-baru flat didudukinya dirasmikan bagi penduduk kampung Melayu menetap dengan tersedianya fasiliti, kemudahan dan selesa. Pada sesiapa yang pernah dengar kisah ini, mungkin anda salah satu penduduk di sekitar kawasan flat perumahan di di mana tu ya. Brother Fai akan rahsiakanlah tempatnya ya. Sekian, terima kasih Brother Fai.